Kristianisasi. Sekularisme. Memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Liberisme. Agnostik. Agnostik. Ada satu buku kajian daripada Jabatan Penyelidikan, bahagian penyelidikan Majlis Agama Islam Selangor tentang agnostisme. Agnostik. Agnostik secara ringkas, sebab saya tak nak cakap secara istilah, tapi tuan-tuan dan puan-puan tak faham istilah tu. Agnostik adalah satu tahap di mana seseorang itu dia di antara mempercayai kewujudan Tuhan dengan tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Kalau bagi seorang Muslim yang ada itikad sebegini, bagaimana dengan akidah dia? Dah rosak ke belum? Sudah rosak. Sudah rosak. Ini agnostisme. Tadi kita sebut liberisme. Liberisme ini adalah apabila menggunakan akal untuk menafsir ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ke satu tahap, apa jua ayat-ayat pun mesti ditafsir dengan akal, dan apa yang bercanggah dengan akal ditolak. Yang kedua, yang tadi kita sebut yang pertama tu sekularisme. Memisahkannya, iaitu solat ni, ini hal peribadi, jangan paksa, jangan dikuat-kuasakan. Kalau boleh, antara kehidupan kita jangan ada agama. Sebenarnya sekularisme bukan sesuatu yang baru kalau kita kaji dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ingat sekularisme baru berlaku dalam 100, 200, 300 tahun ni. Tapi kalau kita baca dalam sirah, dalam zaman Nabi Suhaib, kita lihat bagaimana apabila Nabi Suhaib mengajak mereka, mengingatkan mereka tentang jangan menipu dalam perniagaan dan dirikanlah solat. Apa umatnya kata? Umatnya kata, wahai Suhaib, apakah kaitan di antara solat dengan perniagaan kami? Tak ada kaitan. Bukankah itu sekularisme? Sepatutnya solat itu adalah akan menjadikan orang yang berniaga, orang yang berurus niaga itu lebih bertakwa, tidak menipu. Masalah dengan umat Nabi Suhaib ialah mereka menipu dari segi timbangan. Itu tiga: sekularisme, liberisme, agnostik. Apa lagi? Free thinker. Percaya pada Tuhan, Muslim, dia Muslim tapi dia percaya pada Tuhan, tetapi dia tidak ikut agama Islam. Bagi dia agama ni semua sama. Pluralisme. Yang kelima, ini antara ancaman yang sangat ketara. Atheism. Atheism, sebab saya perlu terangkan ke setiap konsep-konsep ini supaya kita faham. Atheism adalah satu fasa di mana mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan. Di Malaysia, adakah terdapat pergerakan atheism di kalangan orang Muslim yang telah murtad? Jawapannya, yes. Ada. Sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Ada. Memang ada. Atheism ni, saya bagi contoh. Tahun ini, saya mengendalikan satu kes murtad. Tapi kes murtad ni bukan didaftarkan, tapi kes murtad ini datang terus kepada saya. Dibawa oleh bapaknya sendiri. Budak tu baru usia berapa? Ini nak jadi murtad untuk jadi ateis, tak percaya pada Tuhan. 13 tahun. 13 tahun. Muda. Dan kita lihat apa hujannya. Kenapa dia menjadi murtad? Kenapa dia nak keluar dari Islam? Kerana baginya banyak persoalan di dalam Islam tidak terjawab. Seperti isu-isu qada dan qadar. Apa yang dia tanya? Jikalau Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa kita akan masuk ke syurga ataupun masuk ke neraka, kenapa kita perlu beramal? Itu soalan dia. Kedua, jikalau Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, kenapa banyak perkara yang buruk, banyak perkara musibah melanda orang-orang yang baik, tetapi orang-orang yang jahat masih hidup. Hidup tenang, hidup bahagia lagi. Yang kedua. Yang ketiga, jikalau Tuhan itu ada, mengapa hanya orang Islam masuk ke syurga walaupun dia jahat?
Kenapa orang bukan Islam yang baik, lebih baik daripada orang-orang Islam, dia tak masuk syurga? Adil ke? Mana adil? Seolah-olah kalau kamu bekerja, ini budak 13 tahun saya kata. Dia kata, ini seolah-olah kalau kita sebagai majikan, kita memberikan bonus, kita menaikkan gaji pekerja kita yang malas, yang tak datang kerja, tetapi kita memecat pekerja yang tiap-tiap hari datang on time dan dia juga buat kerja dengan baik. Logik. Dia kata, macam mana? Ini umur 13 tahun. Banyak lagi serangan-serangan atheism yang berlaku pada hari ini. Dan apa puncanya kita lihat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya adalah contoh kita sebut tentang sekularisme, atheism dan sebagainya. Kita lihat semua ini. Punca yang pertama adalah didikan agama. Kita ambil contoh hari ini realiti. Kalau saya salah tolong betulkan saya. Tak semestinya yang berceramah kat depan ni mesti betul semua. Tak. Dia mesti ada hujah, ada bukti, ada rujukan. Kita lihat hari ini. Kita lebih kerap membalut luaran anak-anak kita, cucu-cucu kita, luaran mereka nampak cantik. Kita pastikan bila anak kita dah besar, kita cuba nak beli baju Melayu, jubah, songkok, kopiah untuk mereka. Maupun kita cuba balut mereka dengan serban. Itu luaran, nampak Islamik. Tapi dalamannya bukan kata kosong, tetapi dalamannya orang kata apa? Dia banyak kekeliruan. Dia banyak persoalan. Luar nampak cantik, tapi dalamnya boleh kata intinya sangat sedikit. Dan apa punca mereka solat? Kita lihat terutamanya di kampung-kampung, kalau kita ada anak-anak yang kerja di bandar besar dan sebagainya, kat kampung bersama dengan kita, mereka solat. Bila pergi ke bandar, solat ke? Wallahu alam. Biasanya pun susah sikit nak solat. Dan sebab itu kita nampak perubahan bila mereka dah keluar dan kembali ke kampung, mereka solat pun agak liat. Kenapa? Sebab didikan agama. Ibu bapa hanya mementingkan, ini saya cakap realiti. Ibu bapa banyak menitik beratkan luaran anak-anaknya. Ibu bapa lebih banyak menitik beratkan tentang anaknya mesti pandai baca Quran, kalau boleh jadi hafiz dan sebagainya. Ibu bapa apabila anak ada masalah sosial dah sampai ke tahap remaja, kita rasa anak aku ni tak boleh dah, kena hantar dia sekolah tahfiz. Jadi disiplin-disiplin yang tak baik ni semua kita hantar ke sekolah tahfiz. Seolah-olah kalau hantar sekolah tahfiz terus jadi malaikat. Itu masalah kita. Sedangkan didikan agama sejak dari kecil. Kenapa? Ibu bapa sendiri pun agama tak tinggi mana. Sebab apa? Dengan alasan dunia sekarang ni kita sibuk, perlu cari rezeki. Kita duk suruh anak kita pergi mengaji, kita duk suruh anak kita pergi belajar agama, tapi kita duk rumah tengok kilauan emas. Apa pandangan anak-anak kita? Mak bapak cakap tak serupa bikin. Suruh kita jangan tengok wrestling, dia pula duk tengok cerita ramah. Siapa cakap tak serupa bikin? Anak-anak akan melihat kepada ibu bapa. Kita suruh anak-anak kita, ini punca yang kedua juga, mereka lihat tidak ada contoh dalam diri kita, orang yang paling dekat dengan mereka. Kita duk cakap dengan anak-anak kita, kita duk ajar anak-anak kita, anak kita dalam Islam, kita lihat bagaimana Nabi SAW dia bersabar. Dia dilontar dengan batu, berdarah kaki-kakinya, tetapi baginda pun tak marah. Baginda bersabar. Malahan baginda berdoa untuk penduduk Taif. Walaupun Allah bagi peluang kepada dia untuk menghancurkan penduduk-penduduk Taif, tapi Nabi SAW dia sabar, dia memaafkan. Nampak tak akhlak Nabi cantik? Kita duk cerita cantik, tapi bila benda tu terjadi pada kita, anak kita kata dengan kita, ayah, ibu sabar. Apa kita jawab? Apa sabar-sabar? Mana boleh sabar? Marah ni. Sama ke? Kita duk ajar anak kita, dia kata pelik. Mak bapak aku suruh aku bersabar, dia duk macam tu.
Lepas tu bila anak kita jadi tak penyabar, anak kita jadi pemarah, kita cakap, anak kenapa kurang ajar? Mak pun macam tu, mak bapak pun macam tu. Apa masalah dia? Dan bila anak jawab macam tu, kita nak mempertahankan ego, kita marah mereka balik. Engkau jangan nak kurang ajar. Mereka rasa semakin jauh daripada agama. Dan bila saya sebut tadi, yang pertama tu, didikan agama tu, kita kena nilai semula cara kita mendidik. Saya bagi contoh. Ini dari pengalaman sahabat-sahabat pendakwa saya. Pengalaman dari sahabat-sahabat pendakwa saya. Mereka membuat program bersama dengan mereka yang menghafal Quran. Malahan ada yang dah hafal Quran, di mana ada mereka yang dah hafal Quran ini pun ada unsur-unsur, ada kecenderungan untuk murtad. Yang dah hafal Quran, kita fikir sejenak, dah hafal Quran, tapi bagaimana mereka nak murtad? Kenapa mereka nak murtad sedangkan Quran sudah ada dalam hati? Ya betul, Quran sudah ada dalam hati, tetapi iman belum ada. Kita kena bezakan antara menghafal dengan ada iman. Itu berbeza. Mereka hanya hafal, tapi bila faham ke tak faham, belum tentu faham. Hari ini, kita banyak menitik beratkan tentang hafalan. Kita banyak menitik beratkan tentang tajwid yang sedap. Bagus, itu semua penting. Tetapi kalau ikut Fiqh Aulawiyat, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Aulawiyat, tentang bab memahami Islam, memahami Al-Quran, ataupun membaca, memperelokkan bacaan, dia berkata, kalau ikut fiqh keutamaan, mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah memahami Al-Quran. Dia tak kata membaca Al-Quran dengan tertib, dengan tajwid yang sedap, tu tak penting. Dia kata penting. Tetapi masalahnya ialah umat Islam, terutamanya mereka yang telah berumur lanjut, antara fokus utama mereka apabila sudah bersara adalah untuk pergi kelas tajwid, dan bukan perginya kelas fardu ain, kelas-kelas akidah. Sebab bagi mereka, mereka lebih suka bertaranum. Mereka lebih suka bertaranum daripada memahami Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, Hudan linnas. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Kalau tak faham, bagaimana nak jadi petunjuk? Ini yang disebut oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Yang keempat, punca dia. Tadi kita sebut didikan agama, ini adalah kesinambungan daripada didikan agama, iaitu diri kita yang dekat dengan individu-individu yang ada masalah akidah. Tadi saya sebut kanak-kanak 13 tahun itu, dia nak jadi murtad. Tuan-tuan dan puan, kita fikir balik. Seseorang yang nak murtad, dia bukan membuat keputusan murtad dalam satu malam. Bukan. Sebagaimana kalau kita kata, jikalau seseorang itu ada penyakit kanser, penyakit-penyakit yang lain, dia bukan tiba-tiba ada, tetapi dia adalah sambungan, dia adalah kesinambungan sebelum ini, adalah kesan-kesan akibat-akibat daripada apa yang kita makan, apa yang kita ada. Begitu juga dengan mereka yang dah murtad. Mereka yang nak murtad, dia bukan one time, dia bukan hari itu, tetapi dia adalah change of event. Dia adalah kesinambungan perkara-perkara yang telah terjadi. Saya bagi mudah. Budak 13 tahun tu, 2 sesi saya bersama dengan dia. Setiap satu sesi 3 jam. Jumlah keseluruhan 6 jam bersama dengan dia, membincangkan tentang isu-isu ini. Dan apabila membincangkan isu ini pada hari kedua, sesi terakhir, saya mendapati dia ada masalah. Bukan sekadar daripada masalah soalan, tapi masalah lain. Sebab saya mendapati daripada hasil perbincangan dengan saya, dia memang percaya pada Tuhan. Tetapi kenapa dia tetap menafikan dia percaya pada Tuhan? Lalu saya berkata dengan dia, saya kata, saya yakin kamu ini percaya pada Tuhan, kerana kamu bersetuju semuanya dengan saya apa yang saya sebut tadi. Apa masalah kamu sebenarnya? Kamu ada masalah lain yang kamu tak cerita kepada saya. Dan budak itu memberitahu kepada saya bahawa, dan kemudian bila saya sebut perkara itu, dia menangis. Dan bila dia menangis, baru dia kongsikan satu persatu kenapa dia nak murtad. Antaranya,
ketika dia di sekolah menengah, dia banyak persoalan agama. Bila banyak persoalan agama, siapa yang dia nak tanya? Ibu bapa dengan ustaz-ustazah di sekolah, betul? Itu dia bila ada persoalan agama. Bila dia ada persoalan, sebab dia banyak di sekolah, bapaknya sibuk, jadi dia bertanya pada ustaz dan ustazah di sekolahnya. Itu mengikut apa yang dia kata. Dan bila dia tanya soalan-soalan seperti yang dia tanya saya tadi waktu sekolah rendah, budak ni cerdik. Sebab dia fasih berbahasa Inggeris, dia pandai berkata-kata. 13 tahun. Kalau dari segi pertanyaan dia, tak macam seorang budak 13 tahun. Dan apabila dia bertanyakan soalan ini di sekolah kepada ustaz dan ustazah, soalan ni sepatutnya kalau ustaz-ustazah yang mengajar di sekolah boleh jawab. Tapi saya tidak tahu kenapa dia kata jawapan yang dia dapat ialah, awak nak murtad ke tanya soalan-soalan macam ni? Itu kadang-kadang beriman saja. Malahan dia kata saya nak tahu lagi. Ustaznya tak nak bagi tahu, malahan ugut untuk urutannya. Kawan-kawannya mentertawakan dia. Kata, apa soalan-soalan macam ni? Tak payah tanya. Bila dia sebut benda itu dengan saya memang rasa terkilan, rasa marah, tapi saya tak terkejut. Dan kemudian, benda yang sama juga dia cerita kepada bapak dia. Bapak dia juga mempunyai reaksi yang sama. Apa ni? Awak ni lahir Islam, jangan tanya soalan macam ni, ikut saja. Bila sampai ke sekolah menengah tingkatan 1, sama juga perkara yang sama. Sehingga dia nekat kata, Islam ni tak ada jawapan untuk aku. Tahu tak kenapa saya tak terkejut? Kerana dalam CD, perempuan Melayu yang murtad itu juga mengatakan benda yang sama. Kenapa dia murtad? Sebab dia tanya, dulu-dulu waktu dia Muslim lagi, kenapa orang Islam perlu solat 5 waktu, bapaknya tak boleh jawab, ibunya tak boleh jawab, maka dia rasa Islam ni apa ni? Cakap solat 5 waktu, semua ada jawapan, tapi lala bila tanya tak boleh tanya. Dan kenapa saya juga kata tak terkejut? Kerana saya pernah ceramah di satu institusi pendidikan di Malaysia. Saya pergi ke situ, lebih kurang 700 pelajar ketika itu. Bila saya ceramah, saya cuba memprovokasi mereka untuk berfikir. Dan saya memberikan beberapa soalan-soalan lazim daripada non-Muslim. Setelah habis sesi, saya menerima soalan tebal begini yang memerlukan 1.5 jam untuk saya habiskan. Setelah saya jawab, contoh saja yang mudah. Contoh-contoh yang soalan yang pelajar-pelajar itu tanya. Pelajar itu dalam lingkungan 18-19 je. Dia tanya, kenapa dalam Islam tak boleh dating? Kenapa dalam Islam kerbau pendek tak boleh makan? Tahu kerbau pendek Khinzir lah. Ya, kita kena jaga kesucian masjid ni. Khinzir tak boleh makan. Kenapa arak tak boleh minum? Kenapa solat 5 waktu? Dan sebagainya. Benda simple. Dan saya dah jawab. Dan mereka puas hati, mereka seronok. Saya keluar daripada tempat ceramah. Ustaz di institusi pengajian itu ambil mic daripada pelajar dan sebut perkataan ini. Dia kata, dalam Islam jangan tanya kenapa babi tak boleh makan. Dalam Islam jangan tanya kenapa tak boleh dating. Dalam Islam jangan tanya kenapa solat 5 waktu. Jangan tanya. Kalau tanya ada masalah akidah. Beriman buat saja. Jangan tanya. Dan lagi satu, saya dah ustaz kat sini dah 7 tahun. Dia tu mu'alaf. Kalau kamu nak tanya, tanya saya. Saya ada dengan kamu. 7 tahun saya kat sini. Saya ustaz. Dia mu'alaf. Jangan tanya pada dia, jangan tanya soalan macam ni. Sebab itu, bila budak 13 tahun tu cerita dengan saya, ustaz-ustaznya, cikgu-cikgunya, ugut dia, herdik dia, saya tak terkejut. Namun, kena faham, saya tak kata semua macam tu. Nanti orang ingat pula saya ni datang nak hantam ustaz. Bukan, saya bukan nak hantam ustaz. Tak begitu. Tengoklah ceramah-ceramah saya kat YouTube pun, saya tak hantam ustaz-ustazah. Saya cuma kata segelintir. Setuju tak? Ada segelintir yang macam tu. Memang ada. Memang ada yang macam tu. Itu yang menyebabkan kanak-kanak itu nak murtad. Tak boleh nak tanya. Tak boleh nak tanya. Kalau hari ini anak-anak kita tanya kepada kita, macam mana? Soalan dia tu, dalam sanubari kita mengakui, soalan anak aku ni pandai. Bagus soalan dia. Tapi sebab kita tak tahu jawapan, takkan kita nak cakap dengan ego. Tahu ego? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, sini boleh saya cakap terus terang ke tak boleh?
Boleh Kadang-kala ego kita yang menyebabkan anak-anak cucu-cucu kita, orang sekeliling kita murtad. Ego kita. Bila kita tak tahu jawab, kita tak tahu jawapan, tapi sebab yang bertanya itu lebih muda, kita sendiri pun tak tahu jawapan, semata-mata nak menutup kejahilan diri kita, kita suruh orang jangan tanya. Engkau ni tak tanya buat apa? Tak payah nak tanya, ikut saja. Wahal diri kita pun tak ada ilmu. Mengaku sajalah kita tak tahu. Apa susah? Tapi masalahnya, tak mengaku itu satu masalah. Marah orang pula. Apa masalah dengan kita? Soalan tu kita tak tahu jawapan, cakaplah saya tak tahu. Kenapa nak protect sangat ego? Apa ada pada ego kita? Kita lupa ego kita ini boleh menyebabkan orang murtad. Ego kita ini. Dan kebanyakan yang berlaku begini. Kebanyakan yang